Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan yang ke-27. Salam Ramadan yang ke-27 hari ini. Okey, Solehah doakan agar anda semua beroleh ibadah puasa yang diberkati Allah. InsyaAllah segala amalan yang kita lakukan pada hari ini semoga mendapat darajat serta syafaat di hari akhirat nanti, insya-Allah. Okey, ada siapa sekarang yang join live Solehah, boleh tolong kongsikan dan boleh tolong share Solehah punya link FB live pada hari ini supaya lebih ramai akan dapat manfaat daripada keberkatan ilmu yang akan Solehah kongsikan sebentar lagi, insya-Allah. Waalaikumsalam Ida. Rasa macam live booster pagi tadi kan. Tudung yang sama Solehah pakai. Okey, tanpa membuang masa lagi, kita mulakan majlis serta sharing ilmu kita pada hari ini dengan selawat dan juga doa, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya mujib. Okey, tajuk perkongsian hari ini merupakan hari yang ke-210 bertajuk keberkatan Ramadan. Kebetulan kita dah hampir sangat di penghujung Ramadan. Adakah anda sedar selama ibadah puasa yang kita lakukan pada bulan ini, apa kelebihan dan apa keistimewaan serta kemuliaan yang Allah selitkan di sebalik Ramadan yang berkat ini? Apa yang akan kita perolehi dan apa keistimewaannya yang kita kadang-kadang terlepas pandang, yang kita tak sedar? Okey, jom sama-sama dengarkan perkongsian Solehah berkenaan keberkatan Ramadan. Ramadan adalah merupakan salah satu bulan kemenangan buat kita umat Nabi Muhammad, kita umat yang beragama Islam. Bulan Ramadan adalah bulan kemenangan kepada umat Islam. Di mana pada bulan Ramadan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu telah berlaku peperangan Badar dan peperangan Khandaq, di mana kemenangan milik untuk umat Islam. Alhamdulillah, asbab berlakunya peperangan yang besar, alhamdulillah, di situ terdapat kemenangan di mana bersatunya antara puak-puak Islam yang sedang berpecah, Allah gabungkan dan Allah satukan semula di bulan Ramadan yang berkat, insya-Allah. Inilah antara kelebihan dan keberkatan bulan Ramadan. Sebab tu bulan Ramadan ni bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan yang sangat dimuliakan Allah. Setahun hanya sekali sahaja bulan Ramadan yang kita akan hadapi. Selepas bulan Ramadan akan menyusul pula bulan Syawal. Dan beberapa hari lagi kita akan meraihkan serta menyambut bulan Syawal. Walaupun kita PKPB, insya-Allah kita jaga SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Jangan terlampau suka, jangan terlampau rasa bebas. Tak, kita masih ada lagi wabak COVID-19 yang masih melanda bumi Malaysia ni, masih ada. Kita jangan lupa diri, kita masih patuh kepada peraturan dan juga saling mengingati bahawa kita semua ni kalau rasa tak sihat je, kita terus cek dan dapatkan rawatan yang sebaiknya, insya-Allah. Okey, tu yang pertama. Bulan Ramadan adalah bulan kemenangan bagi umat Islam. Okey, yang kedua, keberkatan Ramadan yang kedua adalah bila bulan Ramadan muncul, kita diganjarkan serta kita dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memperoleh pahala yang berlipat kali ganda. Sebelum ni, contohlah kita solat fardu dekat rumah secara berjemaah, kita hanya dapat 27 pahala.
And then bila kita berada pada bulan Ramadan, Allah telah janjikan pahala yang berlipat kali ganda. Kalau kita mengaji, kita dapat pahala berlipat kali ganda. Kalau bersedekah pun, sedekah pada bulan Ramadan, kita akan diberikan pahala yang berganda-ganda. Tak sama macam bulan lain. Sebab tu bulan Ramadan adalah bulan yang barakah, bulan yang ditunggu oleh orang ramai. Ramai yang ambil kesempatan untuk bersedekah, untuk keluarkan zakat. Kebetulan Soleh cakap pasal zakat ni, adakah anda semua telah membayar zakat fitrah? Kalau belum bayar, masih ada masa lagi dan masih di dalam waktu kita dibolehkan untuk membayar zakat fitrah. Wajib ke atas kita umat Islam untuk membayar serta menyegerakan zakat fitrah. Alhamdulillah, suami Soleh dah bayar pada satu Ramadan lagi. Satu Ramadan lagi dah settle dah zakat fitrah kami satu keluarga. Alhamdulillah. So, ini adalah bulan keberkatan. Bulan Ramadan adalah bulan barakah, di mana pahala telah dilipat kali gandakan oleh Allah, di mana tak ada bulan-bulan lain. Solat tarawih pun tak ada bulan lain, hanya ada pada bulan Ramadan sahaja. So, inilah kelebihan dan keistimewaan yang Allah berikan kepada kita, special untuk umat Islam, menghadapi Ramadan dalam jiwa yang merendah diri, penuh rasa kehambaan, penuh rasa tawaduk dan istiqamah nak beramal dalam ibadah kita, insya-Allah. Bulan Ramadan inilah merupakan titik perubahan di mana orang yang sebelum ni banyak buat maksiat, tiba-tiba bulan Ramadan Allah berikan dia hidayah untuk improve amalan dia, untuk upgrade dia punya akhlak, untuk upgrade dia punya attitude, sikap, untuk menjadi insan yang lebih disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So, ramai sangat yang Solehah terima feedback di mana bulan Ramadan ni, contohlah dia invest untuk ilmu, di mana dia hadiahkan self reward untuk diri dia, hadiahkan sebuah buku formula tarik rezeki, buku rezeki kelas pertama. Alhamdulillah, di situ dia nak berubah pada bulan Ramadan, nak memulakan perubahan, nak ubah dirinya menjadi lebih baik, dekat dengan Allah, improve amalan, improve ibadah, nak upgrade kita punya level rezeki, nak upgrade kita punya level ibadah sama pada bulan Ramadan yang berkat ini, insya-Allah. Waalaikumsalam kepada semua yang memberi salam. Okey, apa lagi keberkatan bulan Ramadan yang kita dapat perhatikan di sekeliling kita? Bila tibanya bulan Ramadan, Allah telah menjanjikan telah memberikan kita peluang, pintu langit terbuka luas, pintu taubat terbuka luas untuk kita segera bertaubat. So, bulan Ramadan ni banyak sangat kelebihannya, bila mana Allah janjikan barang siapa yang bertaubat sungguh-sungguh, memohon keampunan sungguh-sungguh, dosa-dosa dia akan diampunkan. Kerana pada bulan Ramadan syaitan telah dibelenggu. Yang kalau bulan Ramadan ni kita masih ada sikap negatif, kita masih berbuat jahat, maksudnya bukan syaitan punya kerja selama ni yang kita buat jahat ni, tetapi adalah nafsu daripada diri kita. Nafsu lawamah, nafsu buruk yang banyak sangat membelenggu diri kita selama ni. Itulah yang menjadi makanan kita selama ini rupanya. Bukan syaitan lagi. Sebab pada bulan Ramadan syaitan telah dibelenggu. So, kalau kita masih berbuat jahat, kita masih ada rasa iri hati, masih ada rasa negatif dalam diri kita, sebenarnya perasaan tu adalah hadir daripada nafsu diri kita sendiri. So, muhasabah diri, selalulah beringat bahawa kadang-kadang kita, kalau kita buat jahat ni, kita selalu salahkan syaitan. Tapi bila bulan Ramadan berlaku, syaitan telah diikat, syaitan telah dibelenggu, kita nak salahkan siapa lagi? Of course lah diri kita sendiri yang kita kena ubah, diri kita sendiri yang kita kena muhasabah. Banyak sangat salah yang berlaku dalam diri kita sebenarnya berpunca pada diri sendiri. Jangan kita tuding jari dekat orang lain. Sebenarnya nafsu diri kita ni lah. Banyak sangat benda negatif, banyak sangat biawak dalam diri kita yang kita masih tak nak buang jauh-jauh. So, ambil sedikit masa, beberapa hari ni, kita muhasabah diri,
Kita buang segala perkara negatif ni jauh-jauh. Tak nak lagi dah kita ungkit segala perkara negatif ni. Kalau boleh kita buang jauh-jauh. Kita mulakan Syawal, bulan Syawal yang bakal menjelang beberapa hari lagi ni. Kita mulakan sebagai kita hamba Allah yang baru. Kita lahirkan diri kita sendiri, attitude serta akhlak yang baik dalam diri kita. Kita mulakan dengan mengubah diri kita dahulu, tarbiyah diri kita dahulu, didik diri kita dahulu pada baki-baki terakhir bulan Ramadan ni, insya-Allah. Tu yang ketiga adalah kita dosa diampunkan, keberkatan daripada bulan Ramadan tersebut. Okey, yang keempat, apa lagi keberkatan yang telah Allah janjikan kepada kita bila tibanya bulan Ramadan ni? Banyak sangat barakah yang telah Allah janjikan, di mana pintu syurga telah terbuka luas dan pintu neraka telah tertutup rapat. So bila pintu syurga terbuka dan pintu neraka ditutup, so apa yang kita perlu buat? Inilah masanya kita untuk improve, tingkatkan amal ibadah kita. Contohlah sebelum bulan Ramadan kita tak pernah pun nak khatam Al-Quran. Tiba-tiba bulan Ramadan dengan mudah, dengan sangat mudahnya kita boleh khatam lebih satu kali 30 juzuk Al-Quran pada bulan Ramadan. Dan jangan lupa, jangan kita tinggalkan budaya menghatam Al-Quran satu bulan, Al-Quran. Jangan kita jadikan pada bulan Ramadan sahaja. Soleha tengok dan Soleha perhatikan budaya ini terhenti selepas habis Ramadan. Dah tak ada dah. Dah tak ada dah orang nak khatam Al-Quran. Dah tak ada dah orang nak teruskan mengaji. So, kita sebagai seorang hamba yang bertakwa dan beriman, apalah salahnya kita teruskan budaya mengaji ni. Kita khatam berkali-kali, berulang-ulang kali, banyak kali. Jangan jadikan Ramadan sahaja titik untuk kita khatam Al-Quran, tapi kita mesti amalkan berterusan. Inilah sebaik-baik hamba. Bukan setakat Ramadan tiba je, time tu lah baru kita nak khatam. Tak, Syawal yang bakal menjelang pun kita masih boleh teruskan bacaan mengaji kita. Kita masih boleh target untuk khatam Al-Quran lagi setiap bulan khatam. Inilah yang sebaiknya. Jangan kita jadikan Ramadan je, asal Ramadan je kita target untuk sekali khatam je. Lepas tu dah tak nak buat dah. Tak nak macam tu. Okey, yang seterusnya, apa lagi keberkatan di bulan Ramadan? Di bulan Ramadan ni, Allah telah memberikan kelonggaran kepada ahli-ahli kubur. Ahli-ahli kubur supaya tidak diseksa. So, inilah keberkatan bulan Ramadan di mana manusia-manusia yang berada di alam barzah, yang berada di alam kubur tidak akan diseksa, akan direhatkan daripada sebarang hukuman. Dan Alhamdulillah, pada bulan Ramadan ni kita sedekahkan banyak-banyak Al-Fatihah kepada orang yang telah tiada, insan yang telah lama pergi daripada dunia ini. Kita sedekahkan Al-Fatihah kepada mereka. Sebabnya insya-Allah, dengan bila kita niatkan, contoh kalau kita khatam Al-Quran, kita niatkan, kita sedekahkan satu khatam Al-Quran kita ni, kita sedekahkan kepada arwah sekian-sekian, insya-Allah terang benderang kubur dia. Insya-Allah dia akan rasa sejuk, nyaman di dalam kubur. Tak ada rasa panas, tak ada rasa dihimpit, tak ada rasa diseksa apa semua tu. Kita alirkan pahala dan keberkatan Ramadan ni kepada arwah-arwah yang telah meninggal dunia. Kita niatkan supaya Allah lindungi mereka, Allah pelihara mereka, Allah ringankan hukuman buat mereka, insya-Allah. Kitalah, anak-anak yang masih ada sekarang ni lah, nak sedekahkan Al-Fatihah buat mak ayahnya, nak sedekahkan Al-Fatihah buat arwah atuk dan neneknya. Inilah masanya. Jangan kita buang masa dengan aktiviti yang sia-sia, padahal banyak sangat sebenarnya kita boleh isi masa kita. Antaranya bulan Ramadan ni keberkatannya kita ambil dengan selalu muhasabah diri, selalu bertafakur, selalu menyedekahkan bacaan Yasin untuk mereka, insya-Allah. Dan semudah-mudah sedekah adalah sedekah Al-Fatihah kepada mereka. Yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah. Macam Soleha, bulan Ramadan ni diuji dengan 3 orang yang rapat, family rapat Soleha. Yang tak sihat diuji dengan kesihatannya.
Dan kita waktu PKPB ni memang tak boleh nak bergerak ke mana pun. Dan kita hanya mampu iringkan doa, mampu telefon, mampu bertanya khabar. Itu sahaja yang mampu kita buat. InsyaAllah dengan berkat kita punya doa di bulan Ramadan ni, dengan berkat sedekah kita niatkan nak sedekahkan kepada sekian-sekian, InsyaAllah Allah akan berikan kemudahan, Allah akan berikan barakahnya kepada mereka, InsyaAllah. Okey. Yang seterusnya, apa lagi keberkatan bulan Ramadan ni? Yang lain telah Allah janjikan bulan Ramadan ni, pintu langit terbuka luas. Bila pintu langit terbuka luas, kita sebagai hamba-Nya, tadahlah tangan memohon segala hajat dan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah makbulkan. Inilah waktu mustajab doa. Jangan kita merasa sombong, tak nak tadah tangan, tak nak minta doa dengan Allah. Kita tak nak memohon kepada Allah. Padahal Allah telah sediakan dah. Pintu langit terbuka luas. Allah nak makbulkan kita punya doa ni. Lagi-lagi waktu kita hampir kepada waktu berbuka puasa. Itulah waktu mustajab doa. Jangan kita lepaskan peluang. Submitlah doa kita. Apa yang kita inginkan, apa yang kita hajatkan, mintalah bersungguh-sungguh kepada Allah. Allah itu maha kaya, Allah itu maha pemurah, Allah itu maha penyayang. Sudah pasti Dia akan memakbulkan doa hamba-hambanya yang soleh dan beriman serta yang sentiasa mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, amar ma'ruf, nahi mungkar. So ambil peluang ni. Jangan lepaskan peluang. Waktu-waktu mustajab doa ni, kita ambil peluang sungguh-sungguh. Listkan. Kalau boleh banyak sangat permintaan kita, banyak sangat hajat dan doa kita, kita listkan di atas kertas. InsyaAllah bila tiba waktu hampir berbuka puasa, kita just bacakan doa-doa serta permintaan hati kita tu dengan penuh adab, dengan penuh rasa rendah diri. InsyaAllah Allah itu maha penerima segala hajat dan maha memakbulkan. Ya Mujib. Allah itu Ya Mujib. Maha memakbulkan doa. InsyaAllah. Okey, dan yang terakhir, antara keberkatan Ramadan yang telah Allah janjikan kepada kita semua, terdapat malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Itulah specialnya Ramadan ni. Tak ada dekat bulan-bulan Islam yang lain. Tak ada dekat bulan Muharram. Tak ada dekat bulan Syawal. Tak ada dekat bulan Rejab. Tak ada. Hanya special untuk bulan Ramadan sahaja malam Lailatul Qadar ni. Di mana malam Lailatul Qadar ni adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Di mana Allah telah janjikan untuk kita dosa diampunkan. Malaikat turun memberi rahmat kepada kita. Kalau kita berjaga pada malam tadi, contohnya, kita tak tahu malam tadi adakah malam Lailatul Qadar. Hanya rahsia Allah. Dan kita sendiri pun tak boleh nak hebahkan apa tanda yang kita nampak. Hanya Allah yang maha mengetahui. Hanya Allah yang maha menilai apa yang berlaku pada malam tadi dan atau malam sebelum-sebelum ni. Just kita sebagai hamba, kita persiapkan diri kita untuk beribadah, untuk merendahkan diri kita, menghambakan diri kita untuk meminta segala hajat dan memberikan ibadah yang terbaik, persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So inilah antara kelebihan dan keberkatan bulan Ramadan. Berlakunya malam Lailatul Qadar, berlakunya peristiwa di mana kita menang dalam peperangan antara kaum musyrikin dan orang Islam. Ini adalah antara kemenangan-kemenangan besar yang patut kita banggakan dan yang patut kita sebut-sebutkan. Inilah kemenangan terbesar bagi umat Islam, di mana kita dapat melawan hawa nafsu kita daripada melakukan perkara maksiat. Bulan Ramadan ni kita dapat tahan diri kita daripada lapar dan dahaga, serta kita dapat tahan diri kita daripada melakukan kejahatan. Sebab bulan Ramadan ni adalah sangat berkat, di mana kalau kita ada hajat, kita just bagi tahu dekat Allah, kita cakap dengan Allah, kita minta dengan Allah sungguh-sungguh, tak mustahil untuk Allah makbulkan kepada kita semua, insya-Allah. Dan itu yang terakhir. So sama-sama ambil peluang lagi dalam kita raya hari apa? Sabtu ke Ahad? Kalau hari Sabtu kita raya, so tinggal 2 hari lagi kita nak menghadapi ibadah puasa. So ambil peluang yang masih kurang daripada 3 hari ni, kita ambil peluang sama-sama upgrade kita punya amalan, upgrade kita punya attitude kita pada bulan Ramadan ni. Berjanji dan
berazam bersungguh-sungguh nak jadi hambanya yang paling bertakwa, hambanya yang paling beriman, hamba yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, Solehah doakan agar semua yang mendengar live pada hari ini sentiasa diberkati Allah, sentiasa disayangi Allah, sentiasa diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang perjalanan kita hidup di dunia ini. Banyak sangat cabaran dia, insya-Allah kita letakkan dan bersandar hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, terima kasih sebab sudi join live Solehah pada hari ini. Semoga bermanfaat, semoga ada input yang kalian dapat. Solehah doakan anda berjaya dunia akhirat. Okey, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.